Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sebenarnya memang pentinglah benda tu untuk kita appreciate kan apa yang pasangan kita buat. Supaya dia tak adalah melebih-lebihkan orang lain. Penting sebab benda tu dia macam sources of energy. Lagi kita puji kita punya pasangan ataupun kita mendapat pujian, benda tu akan mengeratkan hubungan kita lah. Aku di sini padamu, sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan utuh. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu. Percayalah, tak perlu lagi kau gundah. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaran mencintaiku. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton setia Wanita hari ini? Salam penuh inspirasi terus kami kongsikan kepada anda semua. Kasmaran pembuka tirai dari Danish Sofian yang mana sebentar saja lagi kita akan terus mengikuti apakah perkembangan terbaru dan juga single terbaru daripada Danish Sofian yang bakal dikongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita hari ini. Saya dan Sugita insya-Allah akan terus menemani anda selama 1 jam ini. Ya, Fiza, dan hari ini dah hari Jumaat, mungkin ada yang membuat persiapan untuk hujung minggu mereka. Apapun persiapan yang anda lakukan ataupun apa-apa aktiviti yang anda ingin lakukan, kami berharap ia terus orang kata berjalan dengan lancar dan terus setia bersama kami di Wanita hari ini. Seperti biasa, hari ini hari Jumaat kami bawakan anda satu topik istimewa dalam buat anda yang sudah berkahwin dalam topik hikayat perkahwinan kita. Sekejap saja lagi kami akan berkongsi bersama anda. Tapi sebelum itu, Farina Beauty ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama anda. Jadi jom kita saksikan Beauty ini. Silakan. Assalamualaikum semua. Hari ini Ros nak perkenalkan semula produk yang viral dari tahun 2015 lagi, iaitu Fur White Apple Plus dari Farina. Yang mana produk ni telah pun mendapat kelulusan oleh Biro Farmasi Kebangsaan dan ada nama mahal dari KKM. Okey, Farina Fur White ni merupakan minuman kesihatan nutrisi tanpa kolagen khusus untuk kesihatan dalaman lelaki dan wanita. Dan dia hadir dalam bentuk serbuk yang senang untuk kita banjur dalam sachet. Bahan-bahan yang ada kat dalam Fur White ni, kita ada bahan semula jadi iaitu manggis, betik, apple hijau, biji anggur dan tomato yang dihasilkan di kilang kami sendiri yang berstatus GMP. Fungsi bahan-bahan ini adalah yang pertama, membantu menguatkan akar rambut, membantu mengurangkan keguguran rambut dan mempercepatkan pertumbuhan anak-anak rambut. Kadang muka dah lawa tapi rambut tak asyik gugur je bersepah kat lantai. Kan dah malu. Jadi rambut ni mahkota kita kena jaga dengan baik. Selain tu, Fur White ni juga membantu memperbaiki masalah kuku. Kalau yang ada masalah cekam atau orang panggil apa tu? Cagu kan? Mesti tak selesa dan keluarkan bau yang tak menyenangkan. Pakai kasut pun tak boleh sebab sakit
sakit jadi ambillah Fur White ni, kuku akan jadi sihat dan cantik je nanti. Fur White ni juga bukan produk keluaran yang kita guna hanya untuk luaran sahaja, tak sama macam produk luaran. Jadi bayangkan lepas kita amalkan Fur White ni, satu badan kita dari kepala hingga kaki semuanya sihat dan berseri. Struktur kulit pun cerah, kuku nampak sihat dan muka tu akan jadi berseri dan rambut pun sihat ikan mayang je. Kan nanti suami pun atau isteri suka je bernampi dengan kita. Pendek kata orang cakap badan kembali remaja. Umur dah 40-50 tapi comel lagi, badan pun cergas gitu. Jadi Fur White ni pun sesuai untuk lelaki dan wanita yang selalu nampak lesu, kulit tak bermaya, wajah tak berseri dan nampak tu lebih dari usia. Cara nak ambil sangat mudah. Kita basuh 1 sachet 2 kali sehari dengan air sejuk, dah siap. Dalam ni ada 15 sachet dan rasa pun sedap dengan harga RM49. Tapi kita ada promo 2 botol cuma RM80 sahaja dan dapat free 1 shaker. Jadi jangan tunggu lagi, jom WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan promo ni atau boleh juga beli di website yang tertera. Nak cantik, nak rambut lebat, nak kuku sihat, dan carilah Fur White. Ferina. Bye. Itu dia tadi daripada Ferina Beauty. Seperti yang telah pun dikongsikan oleh Sugi awal tadi, hari ini kami nak bawakan kepada anda tentang hikayat perkahwinan. Satu lagi topik yang saya kira memang sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita terlepas pandang, apatah lagi bagi anda yang telah pun lama mendirikan rumah tangga, iaitu tentang penghargaan dalam rumah tangga. Penting ataupun tidak? Ya, Fiza. Semua orang suka penghargaan. Saya kira daripada budak kecil sehinggalah yang sudah berkahwin, yang sudah tua pun, bila dihargai itu kita dapat sedikit orang kata boost lah kan. Kita rasa dihargai. Semangat. Ya, semangat kan. Jadi dalam perkahwinan itu seperti yang Fiza katakan, kadang-kadang bila dah lama berkahwin kita dah lebih selesa, kita lupa walaupun isteri masak sedap, kita lupa nak beri penghargaan. Walaupun hanya dengan perkataan terima kasih, itu juga mungkin merupakan satu penghargaan yang diimpikan dan dinantikan oleh pasangan anda. Mungkin anda juga ada perspektif tersendiri tentang topik yang bakal kami bawakan pada hari ini. Anda boleh terus kongsikan di www.facebook.com/WHITV3. Kami nak berehat dahulu seketika. Kita kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu di studio. Wanita hari ini. Cantik tak? Inilah rumah awak. Hah? Rumah saya? Rumah kita. Saya bina rumah ni untuk pakai isteri saya. Dan sekarang, awak isteri saya. Saya nak bahagia dengan awak, dengan anak-anak kita nanti dekat rumah ni lah. Dan saya tak nak siapa pun ganggu. Awak jangan risau, Rumah ni kita je yang tahu. Buka mata. Ni tiket cruise, bang. Siapa nak pergi? Itulah, tiket ada 2. Zee nak pergi. Kalau Zee nak pergi, abang pun nak ikut juga. Ini sedih ke apa ni? Dia kan selama ni Zee kata nak naik cruise. Macam tak suka je. Zee bukannya tak suka, bang. Zee suka sangat. Tapi macam mana saya nak pergi, bang? You don't worry lah, sayang. Abang dah kau tim dengan dia orang semua dah. Kita pergi, ya? Seronok kan? Itu dia antara sedutan yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, penghargaan, pentingnya penghargaan dalam rumah tangga. Kalau sedutan drama pertama tu Fiza, best lah dapat rumah kan. Tapi seronok. Tapi kadang-kadang bukan setakat harta benda ataupun wang yang diinginkan. Benda simple je. Tapi kita tak, orang kata, praktikkan penghargaan ni. Kan? Saya kalau dapat ada pasangan bagi rumah, wow. Okey. Hari ini kita nak kongsikan topik kita ini bersama dengan 3 tetamu kita di studio. Kita bersama dengan tak lain tak bukan di hujung situ. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi selaku perunding motivasi kita, dan kita juga bersama dengan 2 merpati sejoli. Kita bersama dengan Dazrin Kamarudin dan juga isteri Nur Fazulin ataupun dapat dikenali sebagai Zulin. Selamat datang. Thank you for having us. Sama-sama. Di awal pembukaan topik kita pada hari ini, kita nak bacakan satu masalah ataupun satu perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita di Facebook. Kita dengarkan daripada Azizah Jamaluddin. Katanya,
cuba sekali minta dengan suami sempena birthday. Tapi dia jawab, tu abang dah bagi 4 anak. Tu lagi berharga dari benda lain. Selepas tu tak pernah minta apa-apa sebab dah tahu apa jawapan dari dia. Hanya anak-anak menantu dan adik-beradik saja yang bagi penghargaan. Kita bercakap dalam konteks penghargaan ini, Doktor dan juga Dazrin dan juga Zulin. Ada orang diberikan hadiah ataupun penghargaan dari bentuk material. Ada orang diberikan penghargaan dari segi wang ringgit dan sebagainya. Tetapi ada dalam kalangan kita yang mungkin pasangan mereka tak memahami bahawa ada dalam kalangan mereka ataupun isteri ini yang inginkan penghargaan bukan sekadar material tetapi lebih daripada itu. Kalau Doktor boleh ulas tentang penghargaan ini. Wow, alhamdulillah, terima kasih Fiza. Baik, bila kita bercakap tentang perhubungan rumah tangga, saya rasa waktu kita bercinta kita begitu menghargai yang orang yang merupakan kekasih kita bagi macam-macam sebab kita belum memiliki, mana nak memikat. Tetapi apabila kita dah dapat, kadang-kadang kita take things for granted. Kita kata tak apalah, dia akan faham, tak apalah dia akan tahu, tak apalah dia itu memang dah tanggungjawab misalnya kan. Tetapi tidak begitu sebab penghargaan ini menunjukkan bahawa kita ni peka, kita sensitif dengan perasaan orang lain dan penghargaan itu penting untuk memberikan satu energi. Sebab apa? Bila kita lihat orang yang energi dia tinggi, bila dihargai dia bertenaga, dia energi. Jadi bila dia bertenaga, dia buat semua dengan semangat. Kan, dia masak dengan semangat, kan, dia jaga anak dia dengan semangat. Orang yang dapat penghargaan, seorang isteri, dia tak perlukan duit untuk menghargai kerja-kerja dia. Dia cuma memerlukan penghargaan seorang suami. Dan seorang suami juga, dia tak perlukan apa-apa. Dia perlukan isteri dia menghargai pengorbanan yang membanting tulang buat kerja pagi, petang, siang, malam untuk mencari nafkah kepada keluarga itu. Tetapi tak bolehlah jawab, kan abang dah bagi 4 anak. Itu anak bersama. Jawapan yang salah. Kan? Jadi dia kena buat sesuatu yang istimewa pada hari istimewa. Contoh hari lahir itu hari istimewa. Hari anniversary itu hari istimewa kan. Jadi seorang pasangan ni dia naklah sesuatu penghargaan itu, biarlah penghargaan itu lebih lain daripada yang lain. Bukan dengan apa yang dah ada. Baru namanya penghargaan. Kalau kata benda yang sama diberi hari-hari, itu dah jadi satu kelaziman, perkara rutin. Maknanya jangan bagi hari-hari. Betul. Dia kena macam tiba-tiba ada special occasion baru bagi. Tapi kalau bagi hari-hari dia jadi kelaziman. Jadi tak ada penghargaan. Betul. Baik, tetapi kita nak tahu daripada perspektif Dazrin sendiri. Dah berkahwin sudah dah nak memasuki 4 tahun. Ya. Mungkin ramai yang beranggapan sebelum kahwin tu bila kita tengah dating kan, kita selalu menghargai awak cantiklah hari ni pakai this pakai that kan. Tapi selepas dah berkahwin, dah ada anak, fasa rumah tangga itu, dalam fasa sebagai suami isteri ni, bagaimana Dazrin menghargai Zuli? Okey, jadi cerita dia macam ni. Kita buka kupas sedikit topik kan. Alhamdulillah sebab masa saya bercinta dengan Zulin ni, dia merupakan seorang ketua pramugari. Jadi dia jarang-jarang ada di darat. Jadi jarang-jaranglah saya macam contoh kan, sekali-sekala dia turun tu kita bagi penghargaan, kita keluar, kita pergi dinner and this and that. Tapi bila dah berumah tangga pula, kan, jadi dia hari-hari berjumpa. Itu lain pula penghargaan dia kan. Jadi macam contoh dia, kita mula dengan tak ada anak, lepas tu kita dah ada anak. So kita punya kehidupan tu berubah dari segi pembahagian masa. Jadi kadang-kadang pun dia rasa macam it's time for us to go out together. 2 orang je kan, tak bawa anak kan. So alhamdulillah ada juga parents yang memahami, yang dia kata tak apa, jangan takut. Kalau nak keluar 2 orang, nak pergi dinner ke, nak pergi apa ke, you can leave your son with us kejap. So alhamdulillah, so parents pun menghargai dan kita pun dapat menghargai pasangan kita dari sudut macam tu. Saya suka apa yang Dazrin kongsikan ini. Kita kena tahu, tadi doktor kata beza kelaziman dan juga penghargaan. Tetapi apa kesinambungannya dari segi kerjasama daripada semua pihak. Ibu bapa pun juga membantu. Kita dah cerminan kepada anak-anak kita. Ini yang juga dipraktikkan oleh Dazrin dan juga pasangannya. Tapi nak dengarkan kata Zulin lah juga. Kadang-kadang orang lelaki, kalau kita dengar daripada doktor dan juga Dazrin, perspektif mereka lebih kepada penghargaan berbentuk material. Tapi daripada jauh dari sudut hati seorang isteri, kadang-kadang bukannya nak mesti beg berjenama ataupun makan malam di restoran mewah, bukan begitu. Tapi penghargaan sebagaimana sebenarnya yang kebiasaannya diinginkan oleh seorang isteri dan juga wanita. Okey, pada pendapat saya, betul kata Fiza,
dari segi material tidak semestinya. Daripada saya perbuatan, dari segi perbuatan. Macam contohnya dia bangun pagi tiba-tiba sediakan saya breakfast. Saya kat rumah yang masak saya. Okey, 1-0. Yang masak saya kat rumah Okey, kan. seterusnya. Betul. Dia macam okey, yang I dah siapkan ni. Wah, I dah siapkan ni toast ni semua. I macam surprise lah. Bangun pagi dia buat breakfast. And then kadang-kadang kalau dia tahu kita ni penat, letih, uruskan rumah tangga kan seharian, kerja lagi. And then dia macam, yang tak payahlah hari ni you masak. Jom kita pergi dinner luar. Macam tu. Tapi penghargaan dari segi masakan pula. Kadang-kadang isteri kan, dia saya lihat kawan-kawan saya yang dah berumah tangga lah. Kami tak berumah tangga, lain mungkin pengalamannya. Kadang-kadang nak balik cepat sebab nak pastikan nak masak untuk suami, nak uruskan anak-anak. Dekat pejabat pun dah fikir, nak beli apa dekat sekejap lagi, nak masak, nak beli ayam ke, nak masak apa untuk suami. Tapi dah balik masak, kadang-kadang isteri dah masak sedap, dah pakai cantik, bawang yang wangi, suami tak makan. Macam mana tu? Okey, alright. Itu saya boleh kupas sikit Silakan. sebenarnya. Sebab pasal nanti kalau dia cakap berbisa kan. sebab sekarang ni di rumah tu hanya saya bertiga je. Saya, isteri dan juga anak dengan baby. Jadi saya memang kurang makan nasi. Jadi dia pula suka makan nasi. Jadi bila dia masak nasi, saya kurang makan. Jadi pada itu kadang-kadang dia terasa hati. Dia kata macam buat apa I masak kat rumah, kalau I masak you bukan makan. Jadi sekarang ni to balance and to understand each other, kan, kita selalunya kita akan order di luar, kita akan makan di luar sebab dekat luar tu dahlah sebab pasal 3 orang je. Kalau masak tu satu keluarga yang besar, kan, masak tu satu keluarga yang besar lain. Tapi sebab 3 orang dan cita rasa masing-masing lain-lain. So untuk masak untuk seorang, macam rasa macam tak perlu kot. Dia dah penat seharian jaga anak dekat rumah semua dan sebagainya kan. Jadi pada saya macam tak perlu masak lah. Saya praktikkan tu di rumah. Saya kata kat dia tak payah masak, it's okay. Hargai isteri dengan bawa makan kat luar. Hargai isteri dengan memenuhkan cita rasa dia. Penghargaan dari situ kan. Ini baru permulaan perbincangan kita. Tapi saya tahu penonton-penonton dah rasa pressure dah. Macam mana suami dia macam tu? Kenapa isteri dia macam ni? Tapi tak apa. Kita nak dengarkan apa kata penonton-penonton wanita hari ini dan kita dengarkan kata-kata mereka. Benda ni sangat penting sebab benda ni bagi saya akan mengeratkan lebih hubungan kita dengan pasangan kita lah. Sangat-sangat penting lah untuk orang kata sebagai menghargai apa yang kita buat lah untuk pasangan kita. Sangat penting lah untuk jelas setelah apa yang dia dah bersusah payah untuk kita, dia menjaga makan minum kita kan. Saya buat je lah apa yang dia suka. Kalau dia tak suka tu kalau boleh kita elakkan lah. Contohnya masakan ke, pakaian ke, apa-apalah. Macam saya, every kita punya anniversary, saya akan surprisekan dia. Mungkin beli bunga ke, beli kek ke, ataupun bawa keluar makan ke kan. Kalau dia balik kerja ke, saya akan masak. Kalau dia balik tu, saya akan macam layan dia lah. Sebenarnya memang pentinglah benda tu untuk kita appreciate kan apa yang pasangan kita buat. Supaya dia tak adalah melebih-lebihkan orang lain. Penting sebab benda tu dia macam sources of energy. Lagi kita puji kita punya pasangan ataupun kita mendapat pujian, benda tu akan mengeratkan hubungan kita lah. Penting, bagi saya memang penting. Ialah sebab memang kita nak kita punya relationship tu stay as macam first day kita kahwin macam tu. Supaya kita sentiasa berasa kasih sayang terhadap antara satu sama lain lah. Adakah pujian dan penghargaan penting ke? Semua mereka berkata yang ya, penting. Jadi kita nak tanya doktor kan, doktor. Okay. Penghargaan dan pujian ni memang penting. Tapi kadang-kadang bila kita tak memberi pujian atau penghargaan, kita rasa kita ni tak dihargai. Sebenarnya kita dihargai, tapi sebab tidak diluahkan, kita rasa tak dihargai. Mungkin pendapat doktor sendiri. Dia pertamanya sekali bila kita nak berikan penghargaan, pujian, ia perlu dengan pertama sama ada perbuatan tadi ataupun dengan kata-kata. Orang perempuan, dia tahu kita sayang dia tapi dia nak dengar perkataan itu dilafazkan. Betul. Dia tahu kita hargai dia tapi dia nak dengar juga kita lafazkan. Maknanya tadi bila kita lafazkan, itu satu penghargaan besar pada maknanya, oh rupanya suami aku tahu apa aku buat. Rupanya suami aku memahami penat lelah aku. Kan? Dia nak dengar. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang orang perempuan dengan orang lelaki cara kita menghargai berbeza. Orang lelaki tak berapa
nak sangat dari segi misalnya awak pakai ni handsome ke cantik. Tak nak. Dia nak kepada menghargai apa yang dia dah lakukan. Tetapi orang perempuan dia suka kan, awak nampak cantik hari ni, awak nampak bergaya hari ni, tudung awak pakai bagus, baju awak pakai kena. Jadi benda-benda macam ni dia suka kan. Tapi bukan bermakna dia tak mahu dihargai dari segi pengorbanan perbuatan dia. Cuma dia yang itu akan suburkan lagi hubungan keintiman antara pasangan itu tadi. Jadi maknanya kita saling peka. Pendek kata dalam perhubungan ini kita kena selalu buka mata pasang telinga. Kan? Kita kena tengok perhati apa benda baru dia buat hari ini. Kan? Misalnya contoh bila dia masak, apa yang boleh kita puji dengan masakan dia hari ini. Kan? Tetapi jangan puji satu je. Saya suka sambal belacan awak. Kan? Misalnya kan. Lepas tu hari-hari dia bagi makan sambal belacan. Hari ini sambal belacan mangga, esok beringin, esok tomato. Kan? Sambal belacan ni. Kalau kita cakap tentang apa yang Sugi katakan tadi, konteks memberi penghargaan. Tetapi dalam apa-apa hubungan pun, kita perlukan ada komunikasi dua hala. Kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan merasakan, kalau asyik satu pihak saja yang memberi, bukan saja memberi penghargaan, membuat pengorbanan, tetapi satu pihak lagi tidak memahami dan juga tidak membalas penghargaan dan juga pengorbanan itu juga akan membuatkan hubungan rumah tangga itu boleh menjadi renggang ataupun dingin. Ini yang kita nak berbalik kepada topik kita, pentingnya penghargaan dalam rumah tangga. Walaupun hanya dengan ucapan terima kasih, itu juga mungkin dapat mengharmonikan lagi sesebuah hubungan itu, Doktor. Dia yang pertama, pertamanya sekali, bila kita menghargai, benda tu kena benda yang benar. Bukan benda yang diada-adakan. Maknanya kita nampak memang betul. Dan yang kedua, terbaik ketika ia berlaku. Ketika dia sedang buat tu. Itu penghargaan yang sangat tinggi dia dapat rasai. Kan ketika sedang berlaku, bukannya dah seminggu berlaku baru kita nak cakap. Macam melahirkan anak, apa salahnya kalau suami buat surprise anak ke? juga. Kalau suami boleh lahirkan bukan, anak. masa isteri melahirkan anak. Apa salahnya kalau suami sediakan sesuatu penghargaan kepada isteri? Memang itu bila melahirkan anak, penghargaan bagi seorang isteri bukan hadiahnya, tetapi kehadiran suaminya ketika dia melahirkan. Sebab tu boleh dikatakan saya 9 anak, semua saya lahir waktu dia dilahirkan. Cuma ketika yang perlukan pembedahan yang suami tak dibenarkan masuk dalam. Yang lain memang saya tengok depan mata. Tapi ada. Alhamdulillah lah, I'm on the right track. Sebab sekarang ni masa anak tu keluar, saya sambut. Saya sambut, saya potong tali pusat dia. Kan, Alhamdulillah. Baru pertama. Jadi lepas ni kalau kedua, ketiga, keempat saya kena buat lah. Faham, baik. Zulin rasa dihargai tak begitu? Rasa teramat sangat dihargai. Sebab itulah masanya yang kita perlukan dia. Dan sangat kita perlukan dia. Dia bagi kata-kata semangat. Nak picit tangan, nak picit lah. Sakit lah, nak jerit-jerit lah. Macam tu. Orang kata sangat. the little things that matter lah kan. Tapi nak tanya Dazrin juga kan. Kadang-kadang yelah kita nak hargai tapi kita sibuk. Bila kita sibuk kadang-kadang tak ada masa. Bukan tak nak hargai Zulin tapi itulah tak ada masa kan. Jadi bagaimana Dazrin orang kata mengambil hati Zulin supaya Zulin masih lagi rasa dihargai. Cerita dia macam ni. The simplest thing lah yang saya nampak lah kan. Sebab pasal macam sekarang ni pun kita busy dengan bisnes kita dan juga dengan lakonan kita dan juga masa kita memang sangat-sangat terhad kat rumah. Jadi kita faham dia penat jaga anak dekat rumah. Jadi sekarang ni memang apa yang saya boleh buat, benda yang paling simple saya boleh buat is saya tanyakan dia apa khabar kat rumah, okey ke tak. Dan bila balik saya tahu dia macam kadang-kadang bila jaga anak tu semua tak ada sempat nak masak semua. Jadi macam mana pun kita akan bawa balik makanan. Walaupun dia dah makan ke apa benda ke, makanan kita sentiasa bawa balik untuk dia. Jadi cerita dia kalau you lapar, ada makanan untuk you. Kira penghargaan yang paling senang lah. Dan pada saya kata sebab kita tahu dia penat menjaga anak semua. Jadi saya kata kat dia, kalau nak kerja boleh kerja, kalau tak nak kerja pun tak apa. Sebab bila saya sebagai ketua keluarga, saya yang akan tanggung keluarga. Jadi tu cara saya menunjukkan penghargaan saya kepada isteri dan juga anak-anak dan juga keluarga lah. Jadi saya bagi pilihan tu kepada dia. Saya kata sebab kadang-kadang orang dah biasa kerja ni, tak kerja dia boleh jadi gila kat rumah. Jadi kalau laki suami pula tak bagi isteri tu kerja, satu macam kekejaman pula kepada rumah tangga tu kan. Macam just because I dah kahwin, I tak boleh kerja. No, pada saya bagi penghargaan dari segi tu. You bebas buat pilihan. You nak kerja boleh kerja, you tak nak kerja pun tak apa, no problem. I jaga rumah tangga tu. Macam itu. Tapi sebagai suami pula, kita bila dah penat lelah bekerja, kita pun macam doktor cakap tadi lah, kita pun kadang-kadang perlukan kata-kata pujian tu juga kan. Sebab rasa kita dah kerja keras, kita dah penat, jadi kita nak balik rumah tu kadang-kadang macam
macam mana kerja hari ni, okey ke tak kan. Jadi Zulin pun alhamdulillah dah ada buat macam tu kat rumah. Jadi kita ada interaction macam Fiza cakap. Dia ada two way interaction. Jadi macam saya pun tanyakan dia pun tanyakan saya. Itulah mengharmonikan lagi rumah tangga. Alhamdulillah. Tapi nak tanya jugalah Dazrin ya. Dalam kesibukan ni Dazrin masih lagi macam orang kata WhatsApp Zulin, check Zulin tengah dah makan. Tapi selalunya dia check kat saya lah. dekat mana kan. Kadang-kadang kita punch card nak bagi dia keyakinan tu. Sebab pasal dia tahu kita memang jenis keluar pergi kerja dan kita balik. Kita keluar pergi kerja, kita balik. Kita tak ada jenis yang lepak-lepak kopi-kopi. Itu bukan Dazrin Kamaluddin. Jadi satu lagi yang saya tengok bila pasal check apa semua ni kan. Saya tengok penghargaan melalui WhatsApp ni memang dihargai, tapi benda tu hilang tau. Tetapi bila kita penghargaan melalui kad, tulis even surat kita bagi pada pasangan kita yang itu kekal bertahun-tahun. Bila saya kemas barang-barang kat rumah, keluar balik. Itu zaman cinta. Kadang-kadang waktu anniversary, kad yang kita tulis, dia keluar balik, kita baca balik. Malah dia sendiri pun baca balik kan. Benda ini sebenarnya sangat perlu dipraktikkan. Dapat mengimarahkan juga lagi sesuatu. Macam my last gift to you, masa saya belikan you phone tu. Sebab masa tu tak sempat nak beli gift card. Masa kedai semua dah tutup. Jadi masa tu macam, nak beli kad kat mana ni? Nak bagi phone hari ni. Tapi kad tak ada. Kan? I ambil kertas A4 yang drawing board anak tu kan. I counting pakai marker pen. I love you untuk segala penghargaan yang you telah lakukan pengorbanan. Tulisan comot. Itu akan tersimpan untuk 50 tahun yang akan datang. Tulisan comot dah habis, tapi I cakap ini je lah yang mampu bagi buat masa sekarang ni. Inilah di kertas putih tulisan marker pen hitam. Tapi itu saya setuju dengan doktor. Inilah kenangan yang akan kita simpan untuk tempoh 10, 20 hingga akhir hayat nanti. Itu juga akan kita kongsikan kepada anak cucu kita. Tetapi bukan semua dalam kalangan penonton kita bernasib baik bertuah mendapat pasangan seperti Dr. Dazrin, Zulin sendiri. Ada dalam kalangan kita ni mempunyai masalah-masalah tertentu yang tak dapat kita ketahui apakah masalah mereka. Bagaimana kita nak membantu mereka? Sebab kadang-kadang tak adanya komunikasi, kurangnya penghargaan. Ini juga boleh menyebabkan banyak lagi masalah-masalah berlaku. Ada orang dilimpahkan dengan kemewahan dan kekayaan tapi hatinya sunyi. Ada orang yang serba kekurangan tetapi kehidupannya bahagia. Kita nak cakap tentang penghargaan ini bukan semestinya pada hari lahir, ulang tahun perkahwinan ataupun mantiseri. Penghargaan ini bila sebenarnya waktu terbaik untuk kita berikan penghargaan? Pertama, waktu terbaik apabila kita lihat sesuatu yang dilakukan di luar kebiasaan. Kita lihat misalnya, macam saya kata, dia masakan yang tak pernah dimasak. Ataupun tindakan, contoh katakan, suami tak pernah lah nak kemas rumah. Suami tak pernah lah lepas minum nak angkat gelas pergi ke dapur. Entah apa mimpi dia pada hari itu, dia angkat gelas, angkat pinggan dia pergi ke dapur, siap cuci lagi kan. Entah mana datang rajin dia masa itu kan. Ataupun dia bangun tak pernah dia nak kemaslah katil tu, tapi hari ini dia boleh kemas katil. So benda-benda macam tu yang daily kita, tu saya kata tadi, buka mata pasang telinga. Jadi kita boleh tengok dan kita boleh puji hari-hari. Dan ini yang menyemarakkan hubungan antara suami dan isteri itu tadi. Kan sebab apa? Kadang-kadang bila duduk sorang-sorang, bila yang kita kenangan yang datang, kenangan yang jarang-jarang berlaku. Benda yang bila yang biasa berlaku kita dah tak terkenang, tapi benda yang jarang-jarang berlaku. Benda inilah. Dan antara perkara lagi, penghargaan yang sangat kita perlu berikan apabila pasangan kita dalam keadaan sakit. Sakit di situlah dia kesakit, bermasalah, kan ada stres, ada tekanan, di situlah dia sangat perlukan bahu untuk disandarkan. Jadi saya tepuk mikrofon dia tepuk itu. Terperanjat abang Wati. Jadi oleh sebab itu kan, secara tak langsung dia akan tahu bahawa pasangan dia sayang dia. Dan dia berada di situ. Itu satu bentuk perhatian. Tak payah cakap apa-apa. Kan? Yang mana ketika dia susah, kita ada. Keberadaan itu penting. Dan penghargaan yang terbesar yang juga susah orang nak buat sebenarnya, menjadi pendengar yang baik. Dan ketika orang pasangan kita balik, dia ada stres, dia bercerita, kita jangan tu. Pasang telinga, dengar, jadi pasangan yang baik, ada pendengar yang baik. Maka itu juga satu penghargaan. Lepas dia habis-habis kan, dia rasa lega, lapang dada dia kan, sebab dia boleh luahkan. Okey, tapi apa yang saya boleh katakan daripada apa yang doktor kongsikan kan,
penghargaan, pujian harus datang semula jadi. Betul. Kita tak boleh paksa dan kita tak boleh selalu conscious. Oh, saya tak menghargai dia, saya tak bagi pujian, saya kena bagilah. Dia kena Tapi pada mereka yang okey tadi yang kata ramai masyarakat kita bukan begitu. Peringkat awal dia kena plan untuk melakukannya. Betul. Sebab itu bukan dia. Okey. Jadi dia kena rancang, dia kena berlakon melakukannya pada peringkat awal. Belajar. Baru menjadi amalan. Boleh jadi. Pada peringkat awal dia kena plan. Dengan rancangan kita ni dia dah ada terfikir, okeylah malam ni sampai rumah apa yang nak buat pada pasangan dia. Suami nak buat apa, isteri nak buat apa. Fikirkan satu benda yang tak pernah kita lakukan untuk menghargai pasangan kita. Walaupun itu dalam keadaan terpaksa, walaupun itu dalam keadaan berlakon, tetapi bila kita buat hari-hari, dia akan jadi darah daging kita. A for effort. Ya, saya sukalah dengar apa yang doktor katakan ini. Mungkin dapat memberi idea, inspirasi dan membuka mata dan telinga penonton kita pada hari ini. Di penghujung perbincangan kita pada hari ini, Dazrin dan juga Zulin, kalau ada sesuatu juga yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton, walaupun usia perkahwinan baru 4 tahun, tetapi dalam tempoh 4 tahun ini pastinya apa yang dilakukan ini kalau boleh nak dikekalkan untuk tempoh 40 tahun yang akan datang. Betul, setuju. Silakan. Jadi cerita dia sekarang ni apa yang saya nampak yang boleh berlanjutan sebabkan saya dan Zulin sebagai pasangan suami isteri, apa yang saya rasa penting adalah untuk kita sama-sama memahami masalah masing-masing dan kita memahami keadaan apa yang kita sedang harungi. Contoh kata isteri penat, suami kena acknowledge, dan bila suami penat bekerja untuk rumah, isteri kena acknowledge. Jadi benda ni sebenarnya macam doktor katakan tadi juga bukan harus diluahkan dari segi kata-kata saja, tapi mungkin dari segi kelakuan. Kadang-kadang bila macam isteri cakap tadi, dia bangun pagi tiba-tiba ada breakfast, saya dah buat toast untuk anak semua kan. Jadi itu adalah satu penghargaan yang kita tunjukkan kepada keluarga tanpa memerlukan kata-kata. Dia dah nampak yang kita sayang kat dia. Lepas tu contoh kata sebelum saya pergi kerja, saya akan cium anak saya dan saya akan salam orang rumah dan juga saya akan cium dahi dia. Saya akan salam dan cium dahi dia. Itu adalah penghargaan yang pada saya seorang suami harus lakukan untuk kita sama-sama mengharmonikan rumah tangga. Sedikit daripada Zulin sendiri. Pada pendapat saya, macam saya cakap tadi, penghargaan ni bukan dari segi material atau apa-apa, perbuatan. So kita kena gunalah magic word. Terima kasih, I love you and so on. So benda tu akan menyemarakkan hubungan rumah tangga. Okey. Daripada doktor. Satu perkara bila kita buat penghargaan tu, kita jangan sulam dengan kata-kata negatif. Kan? Contoh dia, I suka you kemas rumah hari ni. Kenapa dulu tak macam ni? Jangan. Bila kita dah angkat, angkat terus. Jangan kita sulam dengan kata-kata negatif. Kadang-kadang kita ada perangai, kita suka sulam dengan kata-kata yang negatif ni. Yang akhirnya tengah naik seronok, jatuh balik. Kan? Jadi itu pesan saya, dan biarlah kita hargai pasangan kita itu dengan hati yang jujur, dengan ikhlas, dan insya-Allah dia umpama baja sebenarnya yang akan membajai pokok kasih sayang itu, dia akan tumbuh dengan subur insya-Allah. Saya suka tips yang terakhir yang doktor berikan tu. Kalau dah berikan pujian positif, jangan kita selitkan pujian negatif di sebaliknya. Sebab selalunya macam tu kan. Kita dah terbiasa mula kita bercakap dengan orang kan. Okey. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita. Terima kasih Dr. Dazrin dan juga Zulin. Jadi penting ya penghargaan dalam rumah tangga, Fiza? Sangat-sangat penting. Bukan berbentuk fizikal ataupun material saja, tetapi gunakanlah perkataan-perkataan majis yang dapat menyemarakkan hubungan rumah tangga anda. Selagi anda ada pasangan, hargailah mereka sebaik mungkin. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini bersama dengan Danish Sufian. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan tak lain tak bukan Datuk Azril Razzi selaku pengarah urusan V Asia. Selamat datang Datuk, sihat? Terima kasih, sihat Sugi? Ya, saya sihat Datuk. Okey, baik, dan hari ini Datuk bawakan 4 produk berbeza dan mungkin Datuk boleh mulakan dengan V Asia Platinum Drink. Okey, terima kasih Sugi. Sugi cantik sekali hari ini Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Sugi, saya kira ya perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ialah menghargai kesihatan tubuh badan kita ya. Bayangkan ya, kalaulah kita ni tidak menjaga kesihatan ya, sudah tentu ya apabila kita meningkat usia, pergerakan kita terbatas ya, kita dirundung dengan pelbagai masalah kesihatan, penyakit yang berangkai-rangkai. Saya kira ya perkara ini amat membimbangkan dan mulalah bila sampai satu fasa je Sugi, kita dah langsung tak boleh makan makanan manis sikit pun tak boleh ambil, nak ambil makanan masin pun tak boleh, nak ambil daging berlebihan pun tak boleh ya, yang mana membataskan kita punya kata orang tu keinginan selera makan, pergerakan ya, dan perkara ini amat membimbangkan. Dan kalau kita tengok perkara ini yang mana yang
yang kita tengok orang yang kurang menitik berat soal penyakit kesihatan Sugi, bila usia meningkat kadang-kadang nak solat pun susah, nak berdiri pun susah ya, terpaksa bertongkat ya. Dan alhamdulillah ya, saya kira apa yang penting ialah penjagaan kesihatan, pemakanan seimbang, mengamalkan gaya hidup yang sihat ya. Dan hari ini Sugi saya bawakan ni makanan tambahan yang mana sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan anda, yang mana ya Platinum Drink ni sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi untuk tubuh badan. Saya kira Sugi ya, Platinum Drink ni kalau di toko-toko jamu cukup laris, dari segi penjualan ya terus meningkat daripada semasa ke semasa, dan alhamdulillah ya saya menerima maklum balas yang sangat-sangat baik daripada pengguna yang dah amalkan Platinum Drink ni. Mereka boleh keluar daripada permasalahan dan saya kira ya formulasi yang sangat terbaik ini telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand ya selama 6 tahun berturut-turut. Kemudiannya juga ia telah mendapat pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Anda boleh gunakan tanpa ragu-ragu Sugi. Dan istimewanya ianya juga turut diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah ya. Yang mana maklum balas pengguna kami bila mereka amalkan Platinum Drink ni secara teratur Sugi, seawal botol pertama ya mereka dah boleh rasai dan lihat ya perbezaan daripada segi tenaga, tahap kecergasan tubuh badan ya. Yang mana intipati ramuan-ramuan yang terbaik, kita gunakan ekstrak-ekstrak yang terbaik ya Sugi, yang mana ya ekstrak ni bayangkan Sugi untuk menghasilkan ekstrak yang sangat baik yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh ya, 1 kilo ekstrak makuberry ya memerlukan lebih kurang 100 kilo ya, hampir 100 kilo ekstrak makuberry untuk menghasilkan 100 kilo buah makuberry untuk menghasilkan 1 kilo ekstrak ya buah makuberry. Dan anda lihat visual kat kaca TV Sugi seperti mana saya katakan tadi ya, disebabkan oleh kata orang tu faktor kesihatan ya, pergerakan kita terbatas, kadang-kadang nak naik tangga pun susah, dan naik tangga pun rasa penat, kurang bertenaga, letih ya, aktiviti harian terganggu. Bayangkan ya, sekiranya perkara ini berlaku, saya kira ya amat membimbangkan, merisaukan ya. Dan tambah lagi ya, saya faham ya mak-mak kita dah berusia ya, kalau boleh kita hadiahkan mereka sumber makanan terbaik ya, makanan seperti Platinum Drink ni saya kira ya sangat-sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan ya. Sebab apa, ianya sangat membantu untuk memberi tenaga tambahan, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan seseorang. Dan intipati Platinum Drink ni diperkaya dengan ramuan seperti xanthan ya, yang mana xanthan ni Sugi terdapat di kulit buah manggis ya, yang mana ianya sangat baik untuk menguatkan imunisasi tubuh badan. Kemudiannya dalam ni juga ada ramuan seperti acai berry ya, yang mana acai berry merupakan sumber vitamin C, omega 3 yang sangat baik untuk menyeimbangkan paras gula. Dan kemudiannya dalam ni juga ada ramuan seperti buah makuberry, yang mana saya katakan tadi ya, kita menggunakan ekstrak makuberry yang sangat berkualiti tinggi ya, yang mana kita import khas daripada Amerika Selatan, yang mana ya mereka di sana ya menganggap buah makuberry ini sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan ya, yang mana orang asli di Amerika Selatan ya, mereka percaya buah makuberry ini mempunyai khasiat penyembuhan yang luar biasa Sugi. Dan harga Platinum Drink ni dijual dengan harga serendah RM99 saja mampu milik. Dan satu lagi, intipati yang terbaik dalam Platinum Drink ni juga Sugi, ada ramuan shark cartilage ya, yang mana shark cartilage ni sangat baik untuk sendi dan juga kata orang tu kesihatan lutut anda. Dan Sugi, saya dah bercakap dengan Platinum Drink ya, yang mana Platinum Drink ni anda amalkan 10 hingga 15 mil setiap pagi, satu hari sekali dah cukup, sangat-sangat baik untuk tenaga tambahan. Dah cukup. Dalam ni kita juga bagi ya scoop secara percuma, anda boleh guna untuk sukatan. Dan kemudiannya Sugi, pada waktu malam jangan lupa anda boleh amalkan jus khasiat lega, yang mana jus khasiat lega ni menggabungkan 5 ramuan herba terbaik ya, seperti lemon, halia, cuka apple, bawang putih dan juga ni dia dalam ni juga ada ramuan seperti peria, yang mana kita tahu khasiat peria ni secara semula jadinya dapat membantu ya menurunkan paras gula yang berlebihan dalam badan seseorang tu. Dan kemudiannya dalam ni juga ada ramuan seperti bawang putih, yang mana bawang putih ni dapat membantu memanjangkan hayat seseorang ya, yang mana ini adalah amalan masyarakat di negara China. Dan khasiat halia sendiri dapat membantu mengurangkan kolesterol yang kurang baik dalam tubuh badan. Dan jus khasiat lega hanyalah berharga RM55. Anda boleh amalkan setiap kali sebelum tidur pada waktu malam. 10 hingga 15 mil dah cukup memadai sebenarnya Sugi. Baik, itu Platinum Drink dan juga jus khasiat lega. Ini Datuk apa dia di hadapan saya bawa juga serat ya, yang mana mengikut kajian di Malaysia, rakyat di Malaysia hanya mengamalkan 12 gram serat sehari. Dan sebenarnya serat yang mencukupi untuk setiap individu yang paling penting kena amalkan 25 hingga 30 gram setiap hari. Dan apple fiber ni dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg, manakala orange fiber extra ni dicadangkan untuk anda yang ada berat lebih daripada 70 kg Sugi. Sebab apa ya, kadang-kadang bila kita kurang ambil serat ni susah untuk lawas ya, kadang-kadang disebabkan oleh kata orang tu serat kurang, bentuk badan kita juga kurang menawan ya. Dan pengambilan serat sangat baik ya, sebab apa, pertama sekali dapat membantu memberi rasa kenyang, keduanya dapat membantu mendapatkan bentuk badan yang lebih menawan Sugi. Dan harga apple fiber extra ni RM38, orange fiber extra ni RM40 dan sangat-sangat laris di toko-toko jamu Sugi. Dan sebenarnya produk biasa juga boleh dibeli secara online ya di Shopee,
di Lazada dan juga di portal online kami iaitu jombai.my. Dan jangan lupa ya dapatkan apple dan juga orange fiber extra ni untuk bentuk badan yang lebih menawan ya, yang mana dapat membantu juga memberi rasa kenyang yang berpanjangan bila anda amalkan secara teratur Sugi. Kalau anda amalkan sebelum makan bagi rasa kenyang, kalau anda amalkan selepas makan dapat membantu proses pelawasan, yang mana 4 hingga 8 jam ya anda akan ke tandas untuk menyingkirkan lebihan makanan yang tak terhadam tu semua akan keluar Sugi. Okey. Tu dia. Dan secara ringkasnya untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh, jangan lupa dapatkan platinum drink ni, amalkan 10 hingga 15 ml setiap pagi sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap juga taraf kesihatan anda. Pada waktu malam jangan lupa minum jus khasiat lega ni, saya kira sangat-sangat baik untuk proses pelawasan anda, penghadaman, dapat membantu kata orang tu kesihatan usus dan sebagainya. Harganya RM55 saja. Dan jangan lupa juga Sugi untuk bentuk badan yang menawan, minum apple fiber extra dan juga orange fiber extra. Yang mana apple fiber untuk berat kurang 70 kg, orange fiber untuk berat lebih 70 kg. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan V Asia baru beli, sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Jadi Sugi, pastikan V Asia baru beli. Okey, terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Dato' Azril atas perkongsian keempat produk hari ini. Baik, banyak yang telah dikongsikan. Sekarang ini apa kata kita dihiburkan oleh Danish Sufian. Silakan.
simpan saat itu untuk kita bertemu. Yes, Kita dah betul. bertemu dah ni. Betul, betul. Okey, Danish Sofian ini menghiburkan anda dengan single ketiga, single terbaru yang sebenarnya buat julung-julung kalinya diperdengarkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Lagu ni baru rilis petang nanti kan? Yes. Malam ini. Malam ni pukul 8. Pukul 8. Okey, jadi tahniah dan terima kasih Thank you. kerana menjadikan kami di wanita hari ini. Thank you for having me juga. Ya, istimewa. Okey, Danish mungkin boleh kongsikan sedikit tentang lagu Simpan ni. Kalau kita dengar liriknya, kita dengarkan bait-bait lagunya, memang terasa dalam hati. Apakah mesej yang nak disampaikan melalui lagu ini? Okay, actually memang konsep dia saya nak bawa memang agak emotional punya song sebab sebelum ni saya punya lagu very happy punya vibe. Aku rancak. So kali ni saya nak bawa lebih sedih and also MV ni juga dia memang jauh dengan karakter saya yang sebenar. Okey. So, sebenarnya MV ni adalah seorang lelaki yang gangster, bekas gangster, and dia dicari oleh gangster tu, so dia terpaksa jauhkan diri dengan pasangan dia. So actually dalam MV ni saya berlakon memang agak berbeza dengan karakter saya yang sebenar. So agak intens dia punya karakter saya dalam MV ni, tapi alhamdulillah saya dapat juga bawa watak tu. So, kiranya dia menyimpan rahsia lah. Dia menyimpan simpan rasa sakit tu. Okey, sedihnya. Ini kabarnya nukilan daripada Dewangga. Mas Dewangga dengan Firdaus Rahmat. Okey. Kenapa memilih dua figura ataupun individu ini? Okey, sebab dia orang mempunyai satu karakter bila orang produce lagu. Ada something keunikan kat situ. So sebab tu saya pilih dia orang untuk buat lagu saya, and alhamdulillah lagu ni juga mempunyai saya punya test muzik. Okey, orang kata ni genre yang memang Danish suka lah. Ya, Okey, Danish, kalau kita lihat ramai pendatang-pendatang baru, tapi Danish ni macam walaupun baru bertapak dah pun mendapat tempat dalam kalangan peminat seni tanah air. Lagi-lagi lagu-lagu yang Danish bawakan ni memang lagu-lagu yang sedap, seronok dan mudah untuk didengari. Apa perancangan Danish terusnya? Nak menceburi bidang pengacaraan ke, lakonan ke, ada tak? Okey, so far sekarang saya memang nak fokus nyanyi dulu, tapi ada juga beberapa yang offer untuk saya berlakon. So far dah ada pergi casting berlakon apa semua. Jadi hopefully lepas ni akan saya pergi ke bidang lakonan jugalah, insya-Allah. Okey. Kalau kita lihat kan Danish, bagi orang yang mengenali Danish, dah lihat Danish menyanyi di laman samang sosial YouTube dan sebagainya. Kalau saya pertama kali mengenali Danish ni melihat di Instagram rakan saya, Hardy. Jadi adakah sebenarnya Danish sendiri masih lagi meneruskan, masih lagi untuk nak samping mempromosikan lagu-lagu ni, tetap juga nak mungkin membawa lagu-lagu indah-indah di majlis-majlis makan malam ataupun majlis-majlis tertentu? Ya, memang sekarang saya pun masih juga perform untuk wedding dekat Anolina. So sambil-sambil itu juga saya meriliskan lagu jugalah. Pergi ke mainstream. Cuma untuk wedding punya scene, saya still tengah aktif juga sekarang. Okey. Jadi kalaulah penonton-penonton dan peminat nak mengenali Danish dengan lebih dekat lagi, nak dengar suara Danish, nak mengenali peribadi Danish ni kan, bagaimana cara untuk mereka mengetahuinya? Okey, so boleh follow saya dekat Instagram Danish Sufian, DANIESH SUFFIAN. Dekat Twitter pun sama, Facebook pun sama. So jangan lupa tengok saya punya MV malam ni pukul 8 dekat dekat YouTube channel Wallpiece Entertainment. Okey, lagi sekali Danish kongsikan kepada penonton-penonton kenapa mereka perlu dengar dan tengok music video Simpan pada malam ini. So kalau korang kenal saya sebagai lelaki yang sangat happy, tak pernah sedih-sedih. So kalau nak tengok saya sedih menangis dekat MV tu, tengok, jangan lupa tunggu malam ni pukul 8. Okey, jadi jangan lupa tunggu jam 8 malam ini di YouTube Wallpiece Entertainment. Kita nak tengok music video terbaru daripada Danish Sofian dengan lagunya Simpan. Terima kasih Danish. Selamat maju jaya untuk lagu terbaru ini, kami ucapkan semoga cepat ada single keempat pula. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Banyak yang telah kami kongsikan hari ini yang semoga memberi manfaat kepada anda. Kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Jumaat ini. Kembali esok, Fiza. Esok di WHR Extra, Sugi dan juga Fatin akan menemani anda dengan satu lagi topik, iaitu seni ukiran. Kami bawakan 3 jenis seni ukiran. Seni ukiran kayu, seni ukiran kufi dan satu lagi seni ukiran moden. Okey, saya tak sabar ni. Jadi jangan lupa saksikan WHI Extra esok. Terima kasih. Jumpa lagi.
Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye. Penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan